apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di Okey Channel. Kisah yang aku nak sampaikan kali ini tentang pengalaman yang dialami oleh Roni, bukan nama sebenar, tersesat di salah satu tanah perkuburan keramat saat dia balik dari rumah kawannya. Hari itu Roni pergi berkunjung ke rumah kawannya. Awalnya dia mahu bermalam di rumah kawannya itu, namun karena besok paginya Roni menghantar ibunya ke bandar, jadi Roni mesti balik ke rumah juga. Setelah meminta izin untuk balik, Roni segera menghidupkan enjin motor dan berjalan menuju ke rumahnya. Awalnya semua nampak seperti biasa, namun saat melalui jalan yang biasa dia lalui, ternyata jalan itu ditutup karena ada acara. Mahu tidak mahu, Roni terpaksa melalui jalan kubur keramat yang ada di daerah situ. Harus melalui kubur pula, bisik Roni dalam hatinya. Dengan perasaan ragu dan takut, Roni menaiki motor dan menuju masuk ke kawasan kubur keramat itu. Dia berlalu melalui kubur itu setapak demi setapak. Roni tidak berapa tahu berapa luasnya perkuburan itu, namun kubur itu tidaklah begitu luas. Setelah 5 menit menaiki motornya, Roni belum menjumpai pintu utama perkuburan itu. Sebenarnya tidak boleh sembarangan orang yang melintas, namun jika terpaksa tidak ada masalah, janji jaga adab dan sikap. Dalam perkuburan itu terdapat kubur orang-orang yang sangat dihormati pada zaman mereka. Roni lalu berkata, "Minta maaf, saya tumpang lalu ya. Saya mau balik ke rumah." Roni minta izin. Dia merasa gelisah, sudah 10 menit dia belum boleh keluar dari dan masih berpusing-pusing di kubur itu. Roni merasa mahu menangis dan takut sekali. Sambil matanya memandang ke kiri ke kanan mencari pintu utama. Tiba-tiba dia terlihat seorang lelaki tua berjalan menuju ke arahnya. Jantung Roni berdegup kencang. Sempat lagi dia berpikir, adakah orang ini manusia atau hantu? Ataupun sebaliknya. "Mau pergi mana, Dek?" tanya laki itu. "Nak cari jalan keluar ke?" Roni segera menghentikan motornya dan dia berpikir, sepertinya Pak Cik ini manusia. Dari cara dia berjalan, bercakap, tidaklah menyeramkan. Pak Cik itu menghampiri Roni dan berkata, "Nak saya tunjukkan jalan, Dek, ke Dek." "Ya Pak Cik, dari tadi saya mencari pintu keluar dari kubur ini, tetapi tak jumpa." "Marilah Pak Cik tunjukkan," kata Pak Cik itu. Roni lalu menghidupkan enjin motornya lalu mengikuti Pak Cik itu dari belakang. Tapi perasaan Roni sangat pelik. Sudah 3 menit berjalan masih belum jumpa pintu keluar. Lalu dia pun bertanya kepada Pak Cik itu, "Masih jauh lagi ke Pak Cik?" Pak Cik itu berhenti lalu berpaling ke arah Roni. "Balik besok je lah, Dik. Kamu tidur di sini sajalah malam nih," kata Pak Cik itu dan berdesup masuk ke sebuah kubur dan hilang dari pandangan Roni. Roni tidak percaya apa yang dilihatnya. Seluruh tubuh Roni menggigil dan bulu romanya berdiri serta meremang. Roni pun pingsan di tempat itu. Keesokan harinya,
Roni bangun dan betapa terkejutnya dia. Ternyata dia tertidur di atas kubo dan memeluk gumpalan tanah sebuah kubo atau makam. Roni pun segera berdiri dan menghidupkan enjin motor dan berlalu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di rumah, Roni menceritakan semua kejadian itu kepada ahli keluarganya. Mereka semua ketawa mendengar cerita Roni. Mereka semua ingat dia tidak pulang karena menginap di rumah kawannya. Lalu cerita pun habis. Cerita yang kedua daripada saya bertajuk Perempuan di Bilik Sebelah. Seorang lelaki mengambil keputusan untuk pergi bercuti untuk menenangkan dirinya dari segala kekhususan kerja. Setiba dia di sebuah negara yang famous, si lelaki itu pun mengecek-inkan diri ke salah sebuah hotel di situ. Setelah selesai membuat bayaran, resepsionis hotel itu pun memberi kunci bilik kepada lelaki tersebut sambil berkata, "Di sebelah bilik awak akan ada sebuah bilik yang berkunci dan pintunya dicatkan berwarna merah gelap. Jangan sesekali ketuk. Lihat ke dalam bilik itu atau cuba untuk membuka bilik itu." Lelaki itu dengan wajah yang keheranan terus berlalu walaupun dia tidak paham kenapa dia tidak boleh berbuat demikian. Lelaki itu melalui bilik yang disebutkan oleh resepsionis tadi dan melihat bilik yang diharamkan tadi, lalu terus masuk ke dalam biliknya di sebelah. Lelaki itu tidur dengan nyenyak sekali. Selepas beberapa jam, lelaki itu terjaga kerana terdengar bunyi cakaran kuku daripada bilik yang diharamkan tersebut. Makin lama bunyi itu semakin kuat. Lelaki itu pergi keluar dan terus pergi ke bilik yang diharamkan itu. Dia melihat ke dalam bilik itu melalui lubang kunci. Bilik itu gelap dan sama-sama lelaki itu ternampak ada seorang perempuan yang berkulit pucat dan berambut hitam panjang duduk di atas kerusi dan membelakangi pintu bilik itu. Tetapi lelaki itu hendak melihat wajah perempuan itu, tetapi tidak berdaya. Oleh kerana terlalu mengantuk dan bunyi cakaran sudah hilang, lelaki itu terus masuk ke biliknya untuk tidur semula. Keesokan harinya, lelaki itu mengemaskan semua barangnya untuk check out daripada hotel tersebut. Apabila dia keluar dan melalui bilik yang diharamkan itu, dia teringat tentang peristiwa cakaran dan perempuan semalam. Lelaki itu hendak mencuba untuk kali terakhir untuk melihat wajah perempuan itu. Apabila dia melihat ke dalam lubang kunci, apa yang dia lihat hanyalah berwarna merah kosong, seperti ada seseorang yang telah menggantungkan kain berwarna merah di lubang kunci tersebut. Lelaki itu mengalah lalu turun ke bawah. Apabila sampai di kaunter resepsionis itu bertanya, "Adakah Encik mendapat tidur yang lena semalam?" Lelaki itu menjawab, "Ya, tetapi ada bunyi cakaran daripada bilik di sebelah saya." Resepsionis itu terus berkata dengan riak wajah yang sangat takut, "Encik tidak lihat atau cuba masuk ke dalam bilik tersebut, bukan?" Lelaki itu menjawab dengan selambar, "Oh ya, Saya telah melihat ke dalam bilik itu melalui lubang kunci." Resepsionis itu terkejut lalu berkata, 10 tahun yang lepas, anak manajer hotel ini mati di dalam bilik itu atas sebab yang tidak diketahui. Jadi pihak kami terpaksa mengunci bilik itu supaya roh perempuan itu tidak keluar dan mengacau orang ramai. Dia berkulit pucat dan mempunyai rambut panjang berwarna hitam. Bukan masalah yang besar pun. Saya hanya melihat ke dalam bilik itu sahaja. Tiada apa-apa yang terjadi, bukan?" Resepsionis menjawab,
Injek tidak boleh melihat ke dalam matanya, karena semua orang yang melihat ke dalam mata perempuan itu akan mati, termasuk bapaknya sendiri. Lelaki itu terkejut dan merasa sedikit takut, tetapi tidak apa, karena dia pada malam itu, perempuan itu membelakanginya. Resepsionis itu menyambung lagi, mata perempuan itu berwarna merah kosong. Itulah dia cerita yang pendek daripada saya. Semoga semua terhibur. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan butang loncengnya sekali ya. Bye.